Saya tak perlu nak baca dia. Okey, tanpa membuang masa, cikgu akan menyerahkan majlis kepada Ustaz Musyid untuk meneruskan program Kem Bestari Solat bagi tahun 2022. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyid. Kita masih hidup sehinggalah hari ini, sehingga ke saat ini. Semua sihat? Sihat, datang sekolah. Okey, baik. Yang berusaha Tuan Guru Besar Sukaman, barisan guru kanan, guru-guru barisan kepimpinan murid, seterusnya murid-murid yang Ustaz kasih sekalian. Alhamdulillah, setelah lama tak menjejakkan kaki di sini, last datang bola friendly bola. Itu pun dekat luar lah. Dekat kantin ni dah lama lah. Last tahun 2020 kot. 2 tahun dah tak datang sini. Okey, baik. Saya rasa syukur sangat dapat bersama anak-anak lah, yang dikasihi. Sebab apa? Inilah sekolah Ustaz, sekolah kebangsaan yang pertama. Ustaz mengenal kerja ni di sini lah. Barulah dipindahkan ke sekolah kebangsaan Tanjung Gualang. Banyaklah Ustaz belajar di sini. Jadi yang tahun 6, tahun 5 kan? Sempat Ustaz kan? Tahun 5 kan? Tahun 5 sempat kan Ustaz? Tahun 4 sempat tak? Tahun 3 tak sempat kan? Jadi anak-anak lah yang menjadi yang banyak mengajar Ustaz lah, insyaAllah. Baik, untuk Kem Bestari Solat, sebelum kita mendengar lebih banyak lagi, Ustaz nak tanya, siapa yang solat subuh pagi tadi? Jangan malu lah. Tak ada orang luar Ustaz ya. Baik, turun tangan. Okey, terima kasih. Masih ramai lagi lah. Saya ingat mungkin 40% sahaja yang solat subuh pagi tadi. Kamu nak cari ketenangan, kamu nakkan kejayaan dalam hidup kamu di dunia dan di akhirat kamu, inilah jalan dia. Kamu nak jadi orang baik, inilah kunci dia. Kamu nak kehidupan kamu selama ni mungkin banyak masalah, kamu nak hilangkan masalah, inilah kuncinya, iaitu solat. Bukan teruk, bukan teruk pun. Rasa-rasa banyak masa bersembang main lagi banyak ke, ataupun masa solat lagi banyak? Sembang dengan main lagi banyak. Satu sekali kita solat dulu kali 5 minit saja, tetapi kesan kehidupan kita sangat besar. Nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang terpati masa, nak jadi orang yang berkeyakinan untuk bercakap dengan orang lain dan sebagainya, itulah kuncinya, solat. Kerana apa? Kerana dengan solatlah kita boleh meletakkan dan mengadukan masalah kita dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Kita baca setiap hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca hari. Sehari baca paling tidak 10 kali dalam solat. Setiap solat baca sebagai 17 kali baca Fatihah. Apa maksud Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Segala puji bagi Allah.
Segala puji alhamdulillah. Apa maksud iyyaka na'budu? Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami sembah. Betul tak? Kita sembah Allah je kan? Tak sembah benda lain kan? Sembah benda lain kan? Allah sahaja tempat kita sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kita minta tolong ni dengan Allah Ta'ala sahaja. Kalaupun kita minta tolong kawan-kawan kita yang memberikan tenaga pada dia, yang menggerakkan tangan dia, siapa? Siapa? Allah Ta'ala. Kita ini tidak ada maknanya, tidak boleh buat apa-apa pun melainkan dengan pertolongan siapa? Allah Ta'ala sahaja. Belum cerita lagi bab macam mana pokok ni daripada kecil jadi besar, macam mana awan daripada cerah jadi gelap nak hujan. Semuanya daripada kuasa siapa? Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita mulakan, kita tengok satu video ceramah pendek. Kesehatan. Tengok kan, orang kata macam mana orang kotak santai. Tengok kotak santai. Pusing sini. Kalau masalah jadi santai dan kubur nanti dia sebenarnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, azab yang ketiga tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Disempitkan kuburnya, salli ala Sayyidina Muhammad. Dialasnya dengan alas daripada api neraka, dan didatangi teman yang buruk wajah dan busuk bau dia. Ini di antara azab kubur. Kata Nabi SAW, selepas seorang itu tak mampu untuk menjawab daripada soalan mungkar dan nakir, maka akan keluar satu suara, hamparkan untuknya alas tidur daripada api neraka, dan buka untuknya sebuah pintu ke neraka. Dia hamparkan daripada hamparan api neraka yang bakar kubur. Ada orang yang akan kena hamparan api neraka yang terkena ialah orang yang meninggal dengan sembahyang. Besar kan anak kita bawa pergi makan sate. Tunjuk kat dia. Abang main tengok ni macam mana orang makan sate. Tengok makan sate. Pusing sini. Kalau masalah jadi sate dan kubur nanti tinggal semayang. Macam itulah keadaan tuan-tuan sekalian. Orang yang tinggal semayang ni dia akan dipanggang dia, kemudian alim. Saya Allah takdir tuan-tuan, saya pernah tengok orang jenazah yang takut pada Al-Samawat dan bau yang sangat wangi. Waktu saya buat rakaman program TV tu kan, program bulan Ramadan, kami pergi ke Palestin. Waktu tu saudara Muhammad ada seorang syahid. Dia orang tu dia kena bunuh pakcik daripada taksi. Ingat saya waktu tu intifada. Dan jadi diusung jenazah ni, kami ramai saya nak tengok pesan, saya nak tengok macam mana cara pengkebumian orang syahid. Ada satu kawasan kubur yang dikhaskan kepada orang-orang syahid. Di mana? Di Hebron. Tempat kawasan diperintah oleh orang-orang Palestin. Menurut saya orang-orang ini, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, Allah semangat. Salah. Berruah bintang berbumian semangat. Lalu saya cakap, sebelum jenazah itu nak sampai, dia persiapkan kubur dia. Kubur dia itu bukan macam kubur kita. Dia buat siap-siap dengan simen box, simen panjang tu, dia ada lubang-lubang pintu dia. Dia duduk tepi macam ni, dia duduk tepi. Kemudian saya cakap dia ada sebelah sini tu, sebelah sini. Setengah ni dia tutup dengan tanah. So dia korek tu, dia buka pintu di timur tu. Kemudian dimasukkan jenazah dalam tu, kemudian tutup balik, kemudian tutup dengan tanah. Jadi lebih kurang. Jadi disiapkan satu tempat kuburan seorang yang telah
syahid 14 tahun yang lalu. 14 tahun ni sampai yang tak ada apa dah kan. Yang hancur dan pulang pun tak ada apa kan. Tapi dengan dibuka lah pintu tu. Kemudian subhanallah, bila buka pintu, keluar bau yang sangat harum. Saya tu cium bau ni. Sampai yang bawa saya tu dia kata apa? Boleh bau? Bau ni? Kita tak bau macam ni. Nak cerita bau macam ni. Tak arti nak dapat bau dia juga. Kita tak bau. Dia kata kalau Ustaz nak tahu, inilah bau orang syahid. Kami biasa tahu dah, kami biasa bau dah. Orang sini kami dah biasa dah bau ni. Tapi inilah bau orang syahid. Tak boleh jauh kan? Ni kubur dekat sini, kita kat depan sana boleh bau dah. Boleh bau dah. Boleh kita pergi tengok jelas-jelas. Rupanya dia tentang jenazah mereka sini. Walau dia kena bom, tu yang orang yang 14 tu, dia kena bom, hancur orang. Plastik yang balut dia masih elok macam plastik dia baru simpan. Rambut dia masih nampak bersikat. Tapi bukan yang terlalu dengan debu-debu tanah lah, sebab duduk dalam tanah. Sebagai yang sudah paling-paling dalam tanah nampak. Tapi tak hancur tu pun. Cerita subhanallah hari ini saja. Tiada orang bertersilam Sayyidina Asyid Muhammad yang dia diletakkan pemanggang api, bara api daripada neraka datang. Buka pintu, nampak tempat duduk dalam neraka. Panas dan wak daripada neraka tu dah mula masuk kena tubuh dia. Lalu disempitkan kubur dia sampai tulang-tulang rusuk dia berhimpitan, sampai berselisih tulang rusuk dia. Kemudian dah kena macam tu punya teruk, datang pula seorang lelaki yang buruk muka dia, buruk pakaian, busuk bau dia. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang menyiksamu. Inilah hari yang dulu engkau telah dijanjikan dengannya, yang di dunia. Orang tu beri dia, biarlah hari ni yang masalah apa yang orang dah lepas dekat orang dulu ni. Bukan tak pesan lah. Tapi buat lagi. Hari ni gembira. Tapi tanya siapa kat engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang penuh dengan keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang buruk. Maka dia berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau datangkan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ini pernyataan dekat kita tuan. Saya ada sama peringat. Satu hari Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pergi dekat kubur menangis teruk. Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Uthman. Lalu tanya kepada dia, kenapa menangis teruk sangat ni kat kubur ni? Orang cerita surga neraka taklah menangis sampai macam ni. Tapi kat kubur ni kenapa menangis teruk sangat macam ni? Tidakkah kamu dengar apa yang Nabi pesan? Kubur ni lah permulaan kepada akhirat dia. Kalau baik di sini, baiklah di akhirat. Kalau buruk di sini, buruklah akhirat. Tuan-tuan, ingat permulaan dia waktu. Alhamdulillah. Baik. Okay, baik. Apa yang kamu faham tentang video tadi? Ustaz cakap pasal apa? Azab kubur, terutama bagi orang yang meninggalkan solat. Jangan dibandingkan dengan seorang yang syahid. Siapa syahid apa dia? Matinya dalam peperangan ataupun sebagainya lah. Cuma yang sendiri dalam peperangan di Palestin. Okey? Dia kata dah 14 tahun meninggal dunia, tapi masih nampak macam baru saja meninggal. Masih bersih lagi mayatnya. Dan juga bau apa? Busuk lagi. Dia gambarkan pula bagi orang yang tidak solat. Dia kata cuba pergi kedai makan, apa? Beli. Tengok orang jaga sate tu, kejap dah garing, pusing pula tempat yang tak garing. Betul tak? Jadi itulah gambaran kita nanti. Bila mananya di dalam neraka nanti, lepas terbakar badan kita tu akan digantikan dengan yang baru. Kulit yang terbakar tadi tu ganti pula dengan kulit yang baru, bakar lagi. Lagi lama, lagi banyak kita tinggal solat,
lagi lama lah kita dalam keadaan yang macam tu. Nak ke tak nak? Nak ke? Nak ke tak nak? Kadang-kadang kita jawab nak ke tak nak tu macam tak pernah rasa kan? Tak pernah rasa dia bakar. Kalau nak rasa dia bakar, pergi terjun dalam api. Kita macam saya tanya, kamu jawab macam berapa orang lah tanya, berapa orang ustaz tanya. Cakap panas tak pernah ke, dia cakap panas. Tapi tak nak rasa pun. Betul tak? Betul tak? Sebab apa? Semuanya di alam kubur, di alam gaib. Memang tujuan Allah ciptakan kita dekat dunia ni nak tengok kita ni boleh ikut ataupun tidak apa yang Allah suruh melalui siapa? Melalui siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa pernah dengar Allah bisik pada dia? Takut di mulut ke takut di hati? Sangat teruk lah. Sangat teruk. Ustaz nak cerita pun Ustaz tak tahu. Ustaz macam kamu juga. Tak pernah rasa. Tetapi Allah ada cerita dalam Al-Quran. Dalam banyak surah tentang apa? Tentang api neraka. Okey? Siapa dalam ni biasa baca surah Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in, sampai ayat qatalu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in itu fi dhalalin mubin. Okey, baik. Ayat itu cerita tentang apa? Bila dalam kubur nanti malaikat akan tanya sebab apa. Sebelum tu malaikat tengok kenapa yang terpakik terlolong dalam neraka ni. Jadi apa kata orang dalam kubur tu? Dia tanya pada malaikat, tanya pada orang yang jerit kena siksa tu. Dia kata kenapa jerit-jerit ni? Adakah dekat dunia tu tak ada orang bagi peringatan bagi kamu? Kita ni ada ustaz, ada ustazah. Sebelum tu ustazah ni pun ada ustazah juga. Ataupun tak kira ustazah, cikgu ni pun pernah cakap tak semua solat? Pernah cakap tak semua solat? Malaikat tanya dalam kubur, siapa yang terpakai terolong ni, adakah tak pernah ada orang bagi peringatan bagi kamu? Qalu bala. Orang yang menjerit-jerit tu kata apa? Ada orang pergi peringatan dekat aku. Ada tak peringatan dekat kamu? Ada tak orang bagi peringatan bagi kamu? Ada tak? Pernah dalam kelas pernah tak cikgu ada solat? Ada ustaz ada solat? Macam tu juga dalam neraka nanti orang akan cakap pernah orang pesan kat aku suruh solat. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Sesungguhnya telah datang pada kami orang yang bagi peringatan. Pernah baca Quran, pernah baca hadis, ustaz, cikgu-cikgu yang lain pesan suruh solat. Fakadzabna, tapi kami dustakan dia. Kami cakap alah, neraka tu pun tak tahu macam mana. Entah betul yang ada ke tak ada. Panas ke tidak. Betul? Betul tak? Sebab apa Ustaz cakap macam tu? Sebab ramai lagi yang tak solat. Maksudnya kamu mendustakan, kamu menidakkan apa yang ustaz, ustazah, cikgu kamu pesan. Sebab kamu berada dalam golongan orang yang tak betul kot. You malah tak sayang. Penat nak rukuk, sujud, lemah hati. Betul? Tapi main bola tak lemah hati. Itu dah beza dia. Sebab kamu tak nak dengar orang cakap. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Orang boleh pula ahli kubur tu kata sebenarnya tak ada apa yang Tuhan suruh pun. Maksudnya apa?
Dah cakap degil, dah nak buat. Dah nak buat, cakap pula pada malaikat. Mana ada orang semua? Ada tak orang semua solat? Nanti akan ada yang menjawab dalam kubur nanti. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan yang berkata pada malaikat, tidak ada apa-apa pun yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Itulah ciri-ciri orang yang akan menjerit-jerit terpekik terunung dalam mana? Syurga ke neraka? Dalam neraka. Kita ni kena doa sungguh-sungguh supaya kita, abang kita, kakak kita, mak ayah kita menjadi orang yang menjaga solat. Kamu jaga solat, kamu, kehidupan kamu semua Allah akan jaga. Kamu nak pergi main, nak berjanji dengan orang, tapi tak solat, urusan kamu akan susah lepas itu. Okey? Urusan kamu nak hidup orang mudah, nak hidup senang, nak belajar pandai, nak tahu pandai dan sebagainya, kena solat. Sebab apa? Kerana pada waktu solat itulah kamu lebih rapat dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Antara lain kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan kita solat, kita menunjuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah telah bagi kita macam-macam. Betul tak? Waktu PJ ajar selaman mula-mula tu, warming up, last kali sebelum main buat apa? Tarik nafas. Tarik nafas tu sedut apa? Udara tu apa? Oksigen. Oksigen tu datang dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen. Tetapi tumbuh-tumbuhan pula perlukan karbon dioksida. Karbon dioksida pula hanya boleh dikeluarkan oleh manusia dan haiwan lah. Haiwan nafas dengan sistem yang sama. Betul? Kalau yang keluar dari asap mereka tu karbon monoksida lain. Baik. Jadi yang menjadikan adanya oksigen, yang menjadikan adanya karbon dioksida siapa? Allah ya? Allah Ta'ala. Jadi kita ni boleh hidup tak tanpa Allah Ta'ala? Kita ni boleh hidup tak tanpa Allah Ta'ala? Tak boleh, confirm. Kita ada jari yang kecil, jari kelingking ni lah. Siapa yang rasa-rasa Ustaz bagi dia masa seminggu boleh buat satu jari? Angkat tangan. Dia boleh cipta jari dia sendiri. Angkat tangan. Boleh? Boleh ke tak? Siapa lah yang boleh cipta rambut dia sendiri? Cipta selai rambut, boleh? Boleh tak? Nak angkat tangan ini pun dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izin angkat tangan ni, tangan kamu lumpuh seperti tadi. Nak ke tak nak? Kamu kena sedar apa yang kita buat, apa yang kita cakap ni adalah pemberian siapa? Allah Ta'ala. Ustaz boleh berdiri di tempat kamu ni kerana Allah Ta'ala bagi Ustaz berdiri. Kalau Allah hilangkan kaki Ustaz, Allah patahkan kaki Ustaz, boleh berdiri tak? Tak boleh. Kamu boleh duduk. Boleh duduk tegak, elok. Kerana Allah bagi ingat pinggang bagi kamu boleh duduk tegak. Betul? Jadi tidak ada apa-apa pun yang daripada kita, hanyalah pinjaman daripada siapa? Tapi itu pun kita masih tak? Bukan subuh lah. Subuh, zuhur, asar, maghrib ni 5 waktu sehari. Tanda kita ni hamba kepada Allah. Maksudnya apa? Kamu kena tengok. Pernah dengarlah cerita dulu-dulu zaman ketika mana cakap lu
Silakan. Sependek cakap. Itu semua boleh di syurga. Sebelum itu Nabi yang ada pada waktu malaikat dah ada, jin dah ada, syaitan dah ada, tapi belum ada manusia. Masa tu Allah tak ciptakan manusia lagi. Allah berfirman pada malaikat, aku nak cipta satu makhluk yang namanya manusia yang akan mentadbir dunia ni. Okey? Malaikat kata, kenapa nak cipta manusia sedangkan manusia ni akan membuat kerosakan di bumi dan menumpahkan darah, kan? Pernah dengar tak orang bunuh orang? Pernah tak? Malaikat kata, apa nak cipta makhluk ini? Kerana dia akan rosakkan bumi dan bunuh atas dunia ni. Allah cakap, aku tahu apa yang kau tak tahu. Allah ciptakan manusia. Dan siapa manusia pertama? Siapa manusia pertama? Nabi Adam. Bila dah ada Nabi Adam, Nabi Adam dah ada depan Allah Ta'ala, ada malaikat, ada jin, ada syaitan sekali itu. Okay. Jadi apa yang Nabi semua buat, ada iblis, kan? Jadi pada waktu itu Allah pesan pada Allah cakap pada malaikat, semualah yang ada depan tu sujud pada Nabi semua sujud kecuali siapa? Iblis saja yang tak sujud. Sebab apa? Sebab iblis kata dia itu dicipta daripada api, Adam ni dicipta dari tanah, aku ni lagi mulia dari dia. Maka dia tak sujud sampailah sudah. Okey? Dia tak sujud. Jadi sedangkan sebelum itu dia sujud pada Allah Ta'ala. Cuma dia tak sujud pada Nabi Adam. Dan iblis tu telah dikeluarkan daripada syurga. Kita ni pula Allah suruh sujud kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kita ni tidak solat, tidak sujud kepada Allah Ta'ala, maka kita ini lagi teruk daripada iblis. Iblis sujud pada Allah, tak sujud pada Nabi Adam, walaupun itu arahan Allah Ta'ala. Kita ni lagi teruk lah kalau tak sayang, sebab lagi teruk daripada iblis. Iblis sujud pada Allah, kita yang tak sujud pada Allah. Betul? Jadi nak jadi teruk daripada iblis lah. Iblis tu confirm tempat dia neraka, tapi sujud pada Allah. Kita macam mana tu? Iblis confirm neraka, tapi dia sujud pada Allah. Kita ni tak confirm lagi mana-mana, tapi tak sujud pada Allah Ta'ala. Jadi nak ke mana? Nak pergi neraka? No. Nak pergi neraka? Kopi dia neraka semua ni. Tahu tak neraka tu? Kalau kamu tengok api yang panas, rumah terbakar contohnya, banyak api marah. Kalau nak tahu panas tak panas, api neraka tu lebih beratus-ribu lagi panas daripada api dunia ni. Beratus-ribu kali ganda lagi panas daripada api di dunia. Nak ke tak nak? Baik, kita tengok Nampak lah. Baik. Siksaan ketika hidup di dunia. Nak dapat siksaan daripada Allah Ta'ala ni tak payah tunggu mati. Masa hidup pun dah rasa dah siksaan. Yang pertama,
Allah mengurangkan keberkatan umurnya. Okey? Keberkatan umur ni mungkin kita rasa macam cepatnya tua, cepatnya rasa macam tak ada apa-apa je hidup ni. Dah umur 50 contohnya, dah umur 40, dah umur 30. Kamu umur dah jenam berapa tahun kan? Saya tengok dah dapat 20, dah dapat 30, tapi rasa kehidupan kamu tak ada apa-apa, tak ada apa yang kamu berjaya pun. Maka hilang keberkatan umur. Kamu rasa macam hidup kamu ni sia-sia je. Dah 20, dah 30, dah 40 umur. Baik, yang kedua, rezekinya disempitkan oleh Allah. Macam mana kalau tak solat? Kita minta Allah Ta'ala nak bagi kita ada duit, nak bagi kita boleh beli keperluan. Jangan sampai beras tak ada kat rumah, jangan sampai minyak masak tak ada kat rumah. Tapi dalam masa yang sama kita tak solat. Nak jadi senang, nak berjaya dalam hidup, sama ada di dunia sekarang ni ataupun sampai mati nanti, kenalah solat. Ustaz tak tunjuk video-video kubur tu, korang tak takut nak balik kan? Nak lah. Suka sangat. Lepas tu malam pergi tu takut nak pergi tanda. Betul tak? Tak tahu Ustaz dari kecil dia nak buat. Okey. Yang ketiga, tidak ada tempat baginya di sisi agama Islam. Nama je Islam, tak sembahyang, tak ada nilainya. Nama Islam tu ada kat IC je lah. Tahu IC? Dekat IC tu bawah muka kita tu ada tulis Islam. Lelaki contoh, Islam perempuan. Nama dekat IC je Islam. Tapi yang amalan hidup ni tidak ada Islam. Yang keempat, hilang cahaya soleh dari wajah. Yakinlah siapa yang jaga solat, insya-Allah akan terpancar cahaya kebersihan daripada dari wajahnya, dari muka dia. Faham tak? Kenal orang yang sembahyang tak sembahyang ni. Tak sembahyang ni muka dia walaupun kulit cerah, tapi gelap, nampak macam putih tak putih. Kalian tahu dia putih, tapi nampak tak ada nur pada muka dia. Kalau nur cahaya ni. Baik. Selanjutnya ialah amal kebajikan yang dilakukannya langsung tidak diberi pahala. Kita kena ingat soalan pertama dalam kubur apa dia? Marabuka. Lepas tu dia tanya pula solat tidak. Soalan ibadah yang pertama tidak tanya haji dulu, dia tak tanya puasa dulu, dia tak tanya zakat dulu. Dia tanya apa? Adakah kamu solat? Kalau soalan pertama tentang ibadah ni pun dah gagal, agak-agak yang baik yang lain-lain kamu lakukan tu dikira ataupun tidak? Dikira ataupun tidak? Tak dikira. Penat saja keluar duit beribu-ribu, 10,000, 50,000, sejuta bantu orang, tetapi tak solat. Maka rugi ke untung? Rugi. Niaga rugi. Penat je sedekah. Ya, aku sedekah ni boleh banyak pahala ni, tapi semayangnya tidak. Maka rugilah buat baik, tapi kunci yang ibadah solat itu tidak dibuat. Faham tak? Faham tak? Baik. Tadi masih hidup. Yang kedua ialah siksaan ketiga, sakaratul maut. Apa sakaratul maut? Apa maksud sakaratul maut? Belum mati lagi, tengah sakit nak mati tu. Maksud sakaratul tu adalah mabuk. Mabuk ni maksudnya tengah-tengah tak boleh dia nak mati tu, kan? Kau tengok tak orang nazak yang nak mati tu,
Ketika itu. Baik. Pertama, ia akan menghadapi sakaratul maut dalam keadaan hina. Tengah-tengah nak mati tu orang nampak dia teruk sangat nak mati. Baik, yang kedua, matinya dalam menderita kelaparan. Dan yang ketiga, matinya dalam keadaan yang tersangat haus, walaupun diberi minum air sebanyak 7 lautan. Orang yang nak mati dia biasanya akan dahaga, dia akan minta air panas-panas kan. Jadi kalau orang yang macam tu memang nampaklah orang tu dia tidak beramal, terutamanya orang tahu ciri-ciri ni dah cerita dah. Jadi kalau kita tengok nanti kita tahu orang ni. Kita tak naklah macam tu. Kita nak Allah tutup aib kita, dan juga kita lah kena usaha jaga solat. Nak ke orang nampak keburukan kita? Siapa dalam ni nak orang tengok keburukan diri dia? Angkat tangan. Siapa yang suka orang tahu keburukan diri dia? Tahu? Suka? Suka ke tak? Suka ke tak? Suka ke tak? Tak suka kan? Ustaz pun tak suka orang tahu keburukan diri Ustaz. Kalau boleh nak cerita orang boleh yang baik tapi Allah boleh tunjukkan bila-bila masa sahaja. Faham? Kita tutup macam mana pun, tapi kalau Allah kata nak tunjuk pada orang, Allah boleh tunjukkan. Okey? Baik. Siksaan ketika dalam kubur. Baik. Allah akan menyempitkan kuburnya dengan sesempit-sempitnya. Siapa pernah tahu cerita kubur? Tanah kubur dekat Israel. Kan kadang-kadang dia dah gali kubur tu tiba-tiba sempit lah, air keluar air dia kan. Wallahualam. Tetapi memang orang yang tidak solat Allah akan sempitkan kuburnya. Macam kita duduk ramai-ramai ni, duduk sempit-sempit, rasa remeh tak? Ni orang boleh lah kita suruh ke tepi-tepi. Tapi kalau tanah kubur tu sempit, disempit boleh patah tulang kan? Betul tak? Kadang kita terlampau sikit orang boleh patah tangan, patah kaki. Apatah lagi bila mana duduk dalam tanah tu disempitkan kubur dia, maka akan sakit kan tulang-tulang dia. Tak tahulah jadi apa. Itu siksaan Allah Ta'ala bagi orang yang tidak solat. Baik. Dan tentulah bila mana tak solat, tentulah siksaannya akan berterusan. Kalau kita mati awal ni, mati hari ni kan, tak sembahyang, masuk kubur, siksaannya akan berterusan sehingga hari kiamat. Lama tak? Siapa yang tahu bila kiamat? Siapa? Tahun 2023? Tak tahu kan? Rahsia ni Allah Ta'ala tidak beritahu ke siapa pun. Hanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala saja yang tahu bila. Jadi kalau kita mati hari ni, kalau kata kiamat tu dekat, okey lagi. Kalau kiamat lama lagi, akan lama lah disiksa dalam kubur. Jadi kenalah solat, supaya kita ni tak tahu bila kiamat. Lagi lama nak kiamat, lagi lama kita disiksa dalam kubur. Jalan dia kena solat. Baik. Baik, siksaan ketika berada di akhirat. Pertama, ia akan dibelenggu dan diseret kepada mahsyar oleh malaikat. Ini banyak dalil dalam Quran. Orang yang tak solat ini, ataupun orang yang berdosa ni, akan diseret di padang mahsyar. Malaikat pun kita tak mahu jumpa, padang mahsyar pun kita tak tahu macam mana, lantai dia tu macam mana, batu bata ke apa tak tahu, betul tak?
Ustaz pun tak tahu. Tak boleh mereka. Faham tak? Ustaz pun tak tahu macam mana keadaan pada mahsyar. Tapi gambarannya sangat teruk, iaitu orang yang tidak solat akan diseret di padang mahsyar. Tentulah seret itu lagi teruk daripada apa yang ada kat dunia. Cuba sekarang kamu baring kita pakai baju atas tar ni, saya tarik, sakit tak? Itu baru dekat dunia. Gambaran di hari akhirat itu lebih teruk daripada apa yang ada di dunia. Kalau kamu tengok contoh dalam tengah hari, Ustaz suruh buka baju, Ustaz seret sampai ke pekan. Lantai hidup, tak hidup betul tak? Berapa ramai yang dulu zaman Nabi pun macam tu juga. Bila tahu dia masuk Islam, orang kafir marah, orang kafir seret dia atas padang pasir. Panas kan? Pasir. Kalau tak ni macam mana pula? Apatah lagi di hari akhirat, gambarannya lagi teruk. Baik. Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan belas kasihan. Allah tidak akan mengampuni dosanya dan dia akan disiksa dengan keras di dalam neraka. Jadi dia punya gambaran pada kamu sudah banyak tentang hukuman dan akibat kamu tidak salat. Bukannya susah, kan? Bukannya susah. Mula-mula tu mungkin berat, sebab kamu pun mungkin banyak yang masih budak lagi. Tapi kena mula dari sekarang. Kalau kamu bila form 5, umur 20, umur 30, kena mula dari sekarang. Dari bila? Dari sekarang ke dari esok? Dari sekarang. Okey? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau lah kita mati pukul 6 petang lagi, biarlah kita mati dalam keadaan kita telah mengerjakan solat di awal. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah diwajibkan ke atas orang mukmin, orang beriman, pada waktu yang telah ditetapkan. Janganlah Zuhur pukul 4, Asar pukul 7, Maghrib pukul 8 suku, Isyak lagi seminit nak 10 baru semayang. Faham tak? Subuh tu pukul 6:57 azan. 6 lah. Kau lama dah dalam suku, mandi semayang terus. Boleh tak? Ustaz percaya dalam banyak-banyak ni, murid-murid ustaz di depan ni yang jaga solat itulah yang pandai dalam kelas. Betul tak? Saya salah? Betul ke salah? Jaga solat, insya-Allah Allah bantu kamu rasa lapang nak baca buku, lapang masa. Tapi kalau kamu tak solat, memang sempit lah, semedang yang tak cukup. Betul? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Okey, baik. Okey, kita rehat 2 minit. Boleh? Rehat 2 minit. Takut. Kena takut saja. Allah pun suruh kita bertakwa kepada Allah. Takwa ni apa? Takwa apa dia maksudnya? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Allah dah bagi tahu dalam ayat Quran. Allah dah wahyukan pada Nabi untuk Nabi sebut tentang wajibnya untuk solat. Menandakan bahawa sesaan api neraka pada siapa yang tidak solat itu Allah dah pesan dulu dah awal-awal. Nabi dah pesan dulu dah awal-awal. Dan disampaikan oleh cikgu-cikgu, ustaz-ustazah kamu, mak ayah kamu di rumah. Betul? Betul tak?
Maksudnya apa? Peringatan untuk solat, peringatan tentang seksa azab neraka, peringatan untuk takut kepada Allah Ta'ala, peringatan untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semua dah dapat, betul? Tapi nanti jangan jadi macam golongan yang Ustaz sebut tadi. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Bila pergi tengok orang yang neraka tu, dia sedang menjerit-jerit. Lama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sampai ke tahap itulah malaikat tanya, kenapa jerit-jerit ni? Adakah tidak pernah sampai ke dengan orang yang begitu katan? Qalu bala. Masuk bala. Qalu mereka berkata bala. Ada orang lagi. Ustaz aku pernah ada, Ustazah pernah cakap, mak pernah cakap, bapak pernah cakap. Hadis itu, ayat Quran ini. Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Telah datang pada kami orang yang bagi peringatan, tetapi kami tak nak dengar. Kata jangan repeat lah mana dia jumpa waktu ni. Itu masa sate apa lah. Betul tak? Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Orang-orang tu kata main ke lah tu Allah suruh. Betul tak? Dia kata mana dia orang suruh? Betul ke orang suruh? Betul ke orang tak suruh solat? Betul ke orang tak suruh solat? Orang suruh solat kan? Tetapi orang dalam neraka dia cakap apa? Fakadzdzabna, kami telah mendustakan, kami telah tak dengar apa dia cakap. Jadi kita nak menjadi orang yang macam tu. Nak ke orang menjadi orang yang biasa terpekik terlalu dalam neraka tu? Nak ke tak nak? Nak jadi ke orang yang terpekik terlalu tu? Nak ke tak nak? Tak nak. Maka kembalilah kepada peringatan untuk apa? Untuk solat. Solat ni nombor satu lah. Untuk puasa, untuk zakat dan solat tidak kerja, dah mampu pergi haji, dan buat baik, tinggalkan benda yang buruk, ajak orang buat baik, dan halang benda yang tidak boleh dibuat, yang telah ditegah oleh Allah Ta'ala. Kita lagi bukan nak masuk syurga seorang-seorang, kita nak masuk syurga orang ramai. Itulah sebab kita kena suruh orang lain buat baik juga, ajak orang lain buat baik, dan sama-sama melawan kemungkaran. Itulah tanggungjawab kita sebagai Islam, untuk menyuruh benda yang baik dan melawan apa yang telah Allah larang. Faham? Okey, baik. Sebelum Ustaz habis, Ustaz nak tanya kat kamu 5 perkara rukun qauli. Boleh? Boleh? Rukun qauli ni maksudnya benda yang perlu disebut di dalam solat, perlu disebut di mulut kita, dan mesti didengar oleh telinga kita dalam solat. Apa dia? Fatihah tu nombor 2, nombor 1 boleh? Allahu Akbar yang pertama. Takbiratul ihram mesti disebut. Tak boleh angkat tangan. Kena sebut Allahu Akbar. Faham? Itu wajib disebut oleh mulut kita dan didengar oleh telinga kita. Yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Walaupun kita duduk kampung belakang, tapi sebutan kita itu mesti jelas dan didengar oleh telinga kita sendiri. Tak boleh dalam hati. Haram, penat semayang. Tak ada Fatihah. Yang ketiga, bacaan tahiyat akhir. Yang keempat, selawat ke atas. Yang kelima, memberi, menyebut salam yang pertama. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sebut je lah.
Cuma yang wajib belah kanan. Okey? Baik. Jadi Ustaz nak akhiri ya dengan maksud ayat surah Al-Fatihah yang kedua, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Jangan kita tahu sebut saja tetapi kita tak tahu makna dia. Apa maksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Apa maksud belakang? Apa maksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Apa maksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Apa maksud segala puji bagi Allah tu? Baik. Kita kena ingat. Dengar ya. Dengar ni. Ustaz nak bagi orang nampak sebab apa pentingnya kita solat. Dengar. Alhamdulillah ini bukan semata-mata kita sebut kepada Allah Ta'ala sahaja. Baik. Segala puji ini maksudnya apa? Dengar. Setiap apa yang kita puji dekat dunia ni akan balik kepada Allah Ta'ala. Contoh. Kita kata kawan kita ni cantik. Kita kata kawan ni handsome. Contoh. Yang menghansomekan itu siapa? Yang mencantikkan dia itu siapa? Kamu tengok pokok bunga. Contoh, kamu ni seorang yang suka tengok pokok bunga. Tengok bunga kan? Memang ada orang tak kira lelaki perempuan yang ada suka tengok. Bunga cantik, tak kira orkid ke, bunga apa ke, bunga raya dan sebagainya. Cantik. Dia kata cantik je bunga ni. Sebenarnya dia sedang memuji siapa? Allah Ta'ala. Sebab bunga tu pun yang menghidupkan pokok daripada tak ada apa-apa sampailah tinggi pokok dia, keluar bunga ni banyak. Siapa yang hidupkan dia? Allah Ta'ala. Kita tengok satu rumah ataupun satu kereta yang cantik, kita puji. Cantik kereta, cantik rumah. Yang menciptakan rumah, yang mungkin buat rumah tu manusia. Yang ciptakan kereta tu mungkin hilang dengan manusia, betul? Tetapi siapa yang ciptakan manusia? Siapa yang ciptakan manusia yang buat kereta tu? Siapa yang ciptakan manusia yang buat rumah tu? Siapa yang ciptakan batu dan kayu yang jadi sebuah rumah tu? Jadi apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita? Siapa yang ada pada kamu ni, daripada atas ujung rambut sampai ujung kaki, yang kamu buat sendiri. Sebab kan? Dari ujung rambut kamu ni, pakai baju, pakai jam, pakai apa semua, pen, mulai sampai ada kasut, sebut yang kamu buat sendiri daripada mula. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada? Apa dia? Ada ke tak ada? Tak ada. Semuanya kita memerlukan Allah Ta'ala. Itu sebabnya kita kena sentiasa bersyukur dan salat kepada Allah Ta'ala, kerana kita ini tidak ada apa-apa. Yang ada semuanya Allah yang pun. Biqadari hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mursyid di atas ceramah yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya saya bertanya kepada Guru Besar Cik Habib Abdul Rahman diiringi Ketua Panitia Pendidikan Islam dan Direktur untuk menyampaikan cenderamata kepada Ustaz Mursyid. Silakan.